Assalamualaikum semua, selamat pagi. Okey, saya harap anak-anak akaun saya semua dah bangun. Okey, sihat walafiat. Okey, minggu ni dah masuk minggu ketiga. Okey, saya harap awak dah faham tentang prinsip perakaunan. Pada minggu pertama saya dah tunjukkan tentang taklimat-taklimat dan cara menjawab kertas prinsip perakaunan. Dan minggu lepas juga kita dah belajar tentang simpan kira dan sub bidang perakaunan. Okey, sub bidang perakaunan apa dia? Okey, ada pencukaian, perakaunan kewangan, perakaunan kerusan dan pengauditan. So pada minggu ni kita akan masuk tajuk yang seterusnya iaitu ciri-ciri seorang accountant. Okey, ciri-ciri seorang accountant yang pertama adalah integriti. Di mana seorang accountant mestilah jujur. Okey, jujur melaporkan kedudukan kewangan kepada pihak pengurusan, pada pihak kewangan, pada pihak audit, pada pihak pencukaian. Okey, seterusnya tidak memberi maklumat atau kenyataan palsu dan mengelirukan. Di mana jika company itu rugi, company itu untung banyak, maksudnya accountant mesti menyatakan kenyataan berdasarkan fakta yang pihak kewangan, pihak accountant yang telah sediakan. Okey. Okey, credibility. Credibility ialah menyampaikan maklumat perakaunan secara adil dan objektif. Okey, maksudnya secara adil dan objektif dia menyatakan adakah kedudukan kewangan itu perlu adakah rugi ataupun untung dan secara objektif di mana berdasarkan pelaporan yang telah disediakan. Accountability. Accountability ialah bertanggungjawab dalam melaksanakan fungsi perakaunan. Okey, maksudnya dia mesti bertanggungjawab. Okey, bertanggungjawab terhadap pelaporan yang telah dibuat. Okey, dia maksudnya apa laporan yang dikeluarkan, rugi atau untung, maksudnya dia bertanggungjawab untuk menjawab segala persoalan yang pihak pengurusan telah keluarkan. Okey, kemudian kod etika accountant profesional. Okey, yang pertama adalah competent. Okey, kompetensi. Maksud kompetensi ini adalah profesional, berkemahiran dan berkeupayaan untuk memberi perkhidmatan perakaunan yang terbaik. Sebab dia adalah professional accountant. Maksudnya dia perlu memberikan perkhidmatan perakaunan yang terbaik. Okey, dan berkemahiran. Okey, tak bolehlah bila orang suruh buat leja, suruh buat imbangan duga, suruh kira mana untung, mana rugi, tapi dia tak boleh nak menyelesaikan masalah itu. Kemudian integriti. Integriti tadi pun sama juga yang macam tadi, accountant tadi perlu bersikap jujur dan telus agar tidak berlaku kekeliruan dan pemalsuan kenyataan. Okey, dia tak boleh menyatakan kalau company itu dah rugi tapi dia menyatakan kepada pengguna luas seperti pihak pelabur saham, pihak bank, okey, menyatakan yang company itu sangat memberi keuntungan dan membolehkan company itu membuat pinjaman. Okey, maksudnya tak boleh membuat pemalsuan kenyataan. Kemudian kerahsiaan, tidak boleh mendedahkan sebarang maklumat yang diperoleh kepada mana-mana pihak yang tidak berkenaan. Okey, di mana seorang accountant perlu berahsia, tak perlu nak menyatakan apa yang berlaku terhadap company kepada orang luar. Okey, objectivity, tidak boleh berkompromi dan berat sebelah dan tidak terpengaruh dengan mana-mana pihak yang berkepentingan. Maksudnya accountant mestilah sangat adil, jujur, objektif, dia sangat tegas. Okey, tegas di mana jika pihak-pihak yang berkepentingan ni, contohnya lembaga pengarah yang perlukan dia tengok duit company banyak, so boleh keluarkan duit ikut sesuka hati. Maksudnya accountant mestilah bersikap tegas. Okey, kerana dia yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan duit, yang membenarkan, yang meluluskan pengeluaran duit syarikat. Okey, kemudian sifat profesional, mematuhi semua undang-undang dan peraturan untuk mengelakkan segala tindakan yang boleh menjejaskan profesion ini. So accountant ini mestilah bersikap jujur dan amanah. Dan dia profesional. Okey, tak bolehlah nak bersikap terlalu emo. Okey, kalau dia menjadi accountant dalam ahli keluarga dia, tak terlalu emo sebab company dah nak move list, keluarga dah nak move list, so dia apa ni
pecah amanah, boleh keluarkan duit company, berikan kepada ahli keluarga. Okey, seterusnya kita akan belajar tentang badan-badan perakaunan. Okey, badan-badan perakaunan ni, apa dia badan-badan perakaunan? MIA, Malaysian Institute of Accountants, ditubuhkan pada tahun 1960 di bawah Akta Accountant, menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi ahli dan menawarkan latihan pelajaran dan peperiksaan. Maksudnya kat sini, okey, dia MIA ni dia melatih ahli-ahli yang bakal menjadi accountant profesional ni, dan dia memberikan latihan, dia memberikan peperiksaan untuk kepada bakal-bakal accountant. Kemudian dia akan berikan bila dah lulus periksa accountant, dia akan berikan lesen accountant yang bertauliah kepada um, ahli-ahli accountant. Seterusnya MASB, Malaysian Accounting Standard Board. Okey, ditubuhkan di bawah Akta Laporan Kewangan 1997, dan fungsinya ialah menggubal dan menerbitkan piawaian perakaunan, menyemak dan membaiki piawaian perakaunan sedia ada dan sebagai penasihat kepada akaunten, menentukan keperluan minimum garis panduan. Maksudnya kat sini dia adalah dia menggubal dan menerbitkan piawaian perakaunan, di mana jika accountant dia perlu menyediakan pelaporan kewangan, okey, MSB ini yang akan menyelaraskan standard dia, format penyediaan pelaporan kewangan itu. Okey, dan kemudian menentukan keperluan minimum garis panduan dalam menyediakan laporan kewangan. Okey, MSB ni dia yang menetapkan. Okey, nak format macam mana? Format berlajur ke, format bernyata ke, berlintang ke, menegak ke. Okey, perlu apa yang ada dalam pelaporan kewangan. Maksudnya MSB ni yang akan menetapkan. Okey, seterusnya CPA. CPA sebelum ini dikenali sebagai MACPA. Okey, MACPA ataupun kita panggil dia MACPA. Okey, memajukan profesion perakaunan melalui latihan dan peperiksaan. Okey, ini sama juga dengan MIA. Okey, tapi sekarang ni lebih kepada famousnya MIA lah. MIA memang ramailah ahli-ahli MIA. Okey, maksudnya dia akan memberi latihan dan peperiksaan juga kepada ahli-ahli accountant. Melatih dan melahirkan accountant bertauliah, melakukan penyelidikan dan pembangunan dalam perakaunan. Okey, seterusnya SIMA. SIMA adalah Chartered Institute of Management Accountant. Macam tadi, MIA tadi, Malaysian Institute Accountant. Okey, kalau SIMA ini adalah Chartered Institute of Management. Dia lebih kepada pengurusan dan pentadbiran. Okey, melahirkan accountant profesional yang mahir dalam bidang pengurusan dan pentadbiran. Dan dia menangani segala perubahan dalam perniagaan. Dan kemudiannya ACCA. ACCA ialah the Global Body Professional Accountant. Okey, ditubuhkan pada tahun 1904 dan berpusat di London, memberi khidmat sokongan kepada ahli dan pelajarnya. Okey, di mana ACCA ini adalah ada satu peperiksaan khusus untuk pelajar-pelajar accountant, bakal accountant bertauliah, dan memberikan sokongan kepada pelajarnya. Okey, bila dah nak ambil SCCA, okey, SCCA akan menjaga ahli pelajarnya, dan dia memberikan latihan, okey, memberikan standard, okey, peperiksaan, okey, dan memberi pendedahan tentang peraturan undang-undang berkaitan dalam amalan perakaunan. Okey, SCCA ni dia relate dengan MIA tadi. Okey, kemudian kita akan belajar tentang sejarah perakaunan. Okey, sejarah perakaunan yang pertama adalah rekod perakaunan terawal di Babylon pada tahun 3500 sebelum Masihi lagi. Okey, rekod perakaunan terawal. Kemudian pada tahun 400 sebelum Masihi, rekod perakaunan dibuat menggunakan kertas atau kita panggil dia papyrus, dan calamus atau pen di Mesir. Okey, itu pada permulaan dia. Okey, kemudian sistem catatan bergu bermula di Itali yang dipopularkan oleh Luca Pacioli. Okey, seterusnya perakaunan kos.
diperkenalkan selepas revolusi perindustrian di Eropah. Okey, bila kita tahu kos ni dia melibatkan dengan perkilangan. Sebab itu dia diwujudkan selepas revolusi perindustrian. Maksudnya pada zaman ini dah wujudnya kilang-kilang, dah ada industri perkilangan. Okey, seterusnya Jawatan Kuasa Piawaian Perekonomian Antarabangsa ditubuhkan pada tahun 1973. Okey, kita tengok macam mana tu pokok papyrus tu. Okey, pokok untuk membuat kertas papyrus. Okey, ini dia punya daun papyrus tu. Okey. Ni kertas je. So dia segala duit masuk, duit keluar, okey, direkodkan ke dalam kertas papyrus ini. Okey, dulu tak ada kertas. Okey, seterusnya ni pokok untuk membuat ni kertas papyrus. Okey, macam mana dia orang buat? Okey, ini pula ialah bapa perakaunan Luca Pacioli. Dialah yang mewujudkan sistem catatan bergu. So dia ni famous setiap kali soalan SPM mesti akan keluar ni. Bapa perakaunan ni. Memang akan keluar soalan ni. Okey, apa yang ada dalam penyata kewangan? Penyata kewangan inilah yang telah distandardkan oleh MASB tadi, yang menyediakan satu badan perakaunan yang menyediakan standard penyata kewangan. Apa yang perlu ada pada penyata kewangan? Okey, penyata kewangan adalah dalam penyata kewangan ini ada akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Dan satu lagi adalah penyata kedudukan kewangan. So budak-budak akaun mesti ingatlah apa dia penyata kewangan, sebab penyata kewangan inilah akan awak bawa sehinggalah awak sambung belajar, sampailah awak dah habis belajar, awak kerja pun masih lagi memegang benda yang sama, penyata kewangan, dan awak perlu tahu apa yang ada dalam akaun perdagangan dan untung rugi, dan awak perlu tahu apa yang ada dalam penyata kedudukan kewangan. So awak perlu hafal apa dia yang ada dalam akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Okey, ciri kualitatif penyata kewangan. Apa dia ciri kualitatif penyata kewangan? Ciri kualitatif terbahagi kepada dua. Okey, ciri yang pertama adalah ciri kualitatif asas dan ciri kualitatif tertingkat. Yang pertama apa dia? Perwakilan benar, kebolehbandingan, kebolesahan, kebolehfahaman dan pemaksaan. Okey, yang ni nanti kita tengok apa dia. Okey, kemudian pihak yang bertanggungjawab menyediakan penyata kewangan. Okey, yang menyediakan penyata kewangan adalah pihak yang bertanggungjawab adalah pihak pengurusan, okey, penyedia kewangan, percukaian, audit, okey, yang tu sub bidang perakaunan yang kita tahu. Okey, kemudian penyediaan penyata kewangan ini, okey, perlu diberikan kepada pihak luar, pemilik perniagaan dan pekerja sendiri. So pihak luar dia siapa? Pihak luar adalah bank, okey, pengguna saham, pelabur, okey, peminjam, okey. Penyediaan kewangan juga adalah diberikan kepada pemilik perniagaan. Okey, kerana pemilik perniagaan perlu tahu, okey, kewangan awak tu untung atau rugi. Okey, dan kemudiannya pekerja sendiri. Pekerja sendiri pun perlu tahu juga. Okey, duit company untung ke rugi. Okey, kalau untung banyak mungkin company dapat bonus, okey, dapat gaji naik, okey. Okey, kemudian kita tengok ini pengguna dalaman dan pengguna luaran. Okey, pengguna dalaman. Pengguna dalaman adalah pemilik perniagaan, pihak pengurusan dan diri sendiri. Okey, pengguna luaran ialah pihak bank, pembekal, agensi kerajaan dan pemegang saham. Okey, pemilik perniagaan memanglah kita sendiri yang buka perniagaan, kita perlu tahu pelaporan kewangan kita macam mana. Pihak pengurusan juga perlu tahu penyediaan laporan kewangan itu, adakah kita untung atau kita rugi. Pengguna luaran pun perlu tahu, okey, penyediaan pelaporan penyata kewangan tadi. Okey, penyata kewangan tadi yang ada akaun perdagangan, akaun untung rugi, penyata kedudukan kewangan tu. Pihak bank perlu tahu. Sebabnya company mesti akan membuat pinjaman kepada bank. So bank akan tengok, okey, company ni stabil atau tidak. Kalau stabil, okey, barulah pihak bank akan luluskan pinjaman yang company mohon. Okey, pembekal. Pembekal juga perlu tahu. Pembekal
boleh ke tak nak supply barang kepada company kita? Kalau kita selalu kita selalu berhutang dan hutang kita tak bayar-bayar, terlalu banyak tanggungan hutang kat dalam company. Okey, so pembekal pun tak berani nak memberi barang kepada company kita. So pembekal pun perlu tahu. Okey. Penyata kedudukan kewangan kita. Agensi kerajaan contohnya Lembaga Hasil Dalam Negeri, okey, SPRN, tu semua kena tahu tu. Okey, dia orang akan tahu kita punya ni. Lembaga Hasil Dalam Negeri dia tahu, dia nak tahu, okey, kalau untung banyak, so kena cukai. Okey, perlu bayar cukai kepada kerajaan. Okey, kemudian pemegang saham. Okey, diorang nak melabur modal ke dalam company, okey, nak membeli saham. So diorang perlu tahu penyata kedudukan kewangan company kita. Okey, pengguna dalaman. Okey, pengguna dalaman tadi, okey, untuk mengetahui sama ada perniagaan memperoleh untung dan rugi. Okey, pihak pengurusan sebagai rujukan. Okey, ini yang saya dah terangkan tadi. Okey. Pihak bank, pengguna luaran. Okey, pihak bank tadi saya dah terangkan untuk mempertimbangkan kelulusan permohonan, pembekal. Okey. Kenapa? Dia perlu tahu pengurusan hutang perniagaan. Kalau banyak hutang dia tak berani nak supply barang pada kita Agensi kerajaan LHDN yang saya cakap tadi. Okey, kemudian pemegang saham. Okey, terusnya kita akan masuk tajuk andaian perakaunan. Okey, andaian perakaunan ni sangat penting. So, awak kena faham betul-betul apa yang ada tentang andaian perakaunan. Okey. Okey, andaian perakaunan tadi ada 4, terbagi kepada 4. Yang pertama adalah tempoh perakaunan, wang sebagai ukuran, entiti berasingan dan usaha yang berterusan. So yang pertama, entiti berasingan. Apakah dia entiti berasingan? Entiti berasingan adalah perniagaan perlu menyimpan rekod transaksinya berasingan daripada rekod transaksi peribadi miliknya. Contohnya, John menjalankan salon John. Dia mengambil 2 botol syampu untuk kegunaan peribadi. Urus niaga ini direkod sebagai ambilan. Okey, so entiti berasingan ini awak tak boleh nak campur urusan peribadi dengan urusan company. Okey, duit company. Duit sendiri. Awak tak boleh nak campur duit company masuk ke dalam poket awak sendiri. Okey, tak boleh. Walaupun sesusah macam mana pun diri sendiri, kita miskin macam mana pun, kita tak boleh nak ambil duit company untuk kegunaan diri sendiri kita. Okey, tak boleh nak ambil duit kalau kita buka kedai coklat. Okey, kita ambil duit dalam kedai coklat tu, kita gunakan untuk beli makanan untuk anak kita, beli makanan untuk adik kita, nak belanja family kita, tak boleh. Okey, itu kita panggil dia entiti berasingan dan kita rekodkan sebagai ambilan. Okey, kita tak boleh nak campurkan antara urusan bisnes dan urusan peribadi. Okey, usaha yang berterusan. Usaha yang berterusan bermaksud mengandaikan perniagaan beroperasi untuk tempoh masa yang tidak terbatas. Okey, contoh kat sini Encik Wan mengandaikan syarikat motor yang baru ditubuhkannya akan terus beroperasi bagi satu jangka masa yang tidak terbatas. Bila kita nak buka company tu, okey, kita fikirkan, okey, company aku ni akan berterusan, okey, akan buka sampai bila-bila. Okey, kita tak ada fikir kata, okey, company aku ni aku buka hari ni dapat untung hari ni 100,000, esok tutup lah. Tak ada. So mesti usaha yang berterusan. Maksudnya bila kita dah fikir kita nak buka company, kita dah fikir nak menjalankan perniagaan, so kita akan fikirkan, okey, perniagaan kita ini akan berterusan sampai bila-bila. Itu maksud usaha yang berterusan. Okey, seterusnya wang sebagai ukuran. Maklumat penyata kewangan mesti dinyatakan dalam nilai mata wang. Okey, misalnya Malaysia lah. Kita duduk di Malaysia menggunakan ringgit Malaysia sebagai unit ukuran.
Okey, contohnya kat sini, Pak Abu seorang pengusaha kantin merekod perkara hanya dapat dinyatakan dalam nilai wang seperti hasil jualan, belian inventori makanan. So, segala urus niaga yang awak lakukan adalah menggunakan ringgit wang Malaysia. Tak ada duit Thai, tak ada duit Filipin, tak ada duit US dollar. Mesti menggunakan duit ringgit wang Malaysia. Okey, itu wang sebagai ukuran. Tempoh perakaunan membolehkan pembahagian operasi dan aktiviti perniagaan kepada tempoh masa yang ditetapkan. Maksudnya bila awak merekod, awak menjalankan operasi, jalankan aktiviti perniagaan, ada satu tempoh. Ada satu tempoh masa dalam yang awak tetapkan. Contohnya setahun. Kalau setahun, okey, bermula pada bila? Kalau mula pada Februari, hari bulan 2 Februari 2021, maksudnya tempoh perakaunan awak dan tempoh aktiviti yang awak jalankan itu yang awak perlu rekodkan adalah 2 hari bulan 2, 2021 hingga 2 hari bulan 2, 2022. Itu tempoh setahun. Dan ada juga yang nak merekod dalam tempoh 6 bulan. Bila dah cukup 6 bulan, dia tutup akaun. Tutup akaun dia kira dapat untung atau rugi. Kalau setahun pun sama. Dia akan kira dah habis cukup setahun. Okey, dia rekodkan. Kemudian dia kira berapa untung, berapa rugi. Dan dia buat summarize. Okey, dia buat ringkasan. Berapakah untung, berapakah rugi. Okey. Membolehkan perbandingan prestasi perniagaan. Kenapa kita perlu ada rekod untuk setahun, untuk 6 bulan? Kalau kita buat perekodan dan kita buat pelaporan untuk setahun, so kita boleh buat perbandingan. Okey, tahun 2021 untung kita berapa? Tahun 2020 untung kita berapa? So kita dapat tahulah kita untung atau rugi dan kita boleh buat perbandingan. Okey, seterusnya contoh kiraan tempoh perakaunan. So, dia boleh beberapa situasi. Okey, kalau kita tengok contoh situasi yang pertama. Tempoh perakaunan syarikat ABC adalah untuk 6 bulan. Bermula pada 1 Mac setiap tahun. So, nak rekod ni tak semestinya kita nak kena mula pada Januari. Mungkin boleh Februari, mungkin boleh Mac, boleh any month. Maksudnya boleh bila-bila bulan pun boleh. Start kita mula perniagaan lah. Okay, tak semestinya kita buka bulan 2. So kita nak rekod adalah bulan 1 tahun depan baru nak rekod. Tak boleh. So kita rekodkan. Kalau kita buka kedai kita pada bulan Mac, so kita rekod pada bulan Mac dan kita tutup pada bulan Mac 2021. So kalau kita tengok kat sini, tempoh perakaunan dia adalah 6 bulan. Bermula pada 1 Mac setiap tahun. So kalau 6 bulan, 6 bulan bermula dari 1 Mac, kiralah bulan 1 Mac, 1 April, kiralah sampai 6 bulan. Okay. Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos sampai 31 Ogos. Mesti kira cukup tempoh sebulan. Kalau bermula 1 Mac, so tutup dia adalah 31 Ogos. Bukan 1 Mac, 1 Ogos. No, itu tak sampai. Tak sampai lagi 6 bulan. So mesti kira betul-betul 6 bulan. Kalau 6 bulan, 1 Mac, so tamat tempoh dia adalah 31 Ogos. 31 Ogos 2020. Okey, tempoh perakaunan yang kedua adalah dia buat 9 bulan yang bermula pada 1 Januari. Okey, so kalau 1 Januari, so tarikh tamat dia kalau 9 bulan adalah 30 September. Okey, situasi yang ketiga adalah tempoh perakaunan dia adalah untuk setahun. So bermula pada 1 Julai. Okey, kalau 1 Julai, so awak kira lah 12 bulan bermula pada 1 Julai. So dia habis dia adalah 30 Jun pada tahun yang berikutnya. Okey, seterusnya kita tengok andaian yang seterusnya. Ketekalan. Apakah dia ketekalan? Okey, ketekalan. Okey, ini adalah ciri kualitatif perakaunan. Okey, so kita tengok ketekalan. Apakah dia ketekalan? Ketekalan memastikan wujudnya konsisten. Okey, konsistensi. So awak kena highlightkan apa dia konsistensi. Konsistensi maksudnya konsisten, berterusan dalam prosedur perakaunan yang digunakan. Maksudnya prosedur dia, langkah-langkah dia, apa format yang awak buat tu adalah konsisten. Bukannya pada bulan ni awak nak rekodkan duit keluar dulu. Duit masuk awak tak nak rekodkan. Okey?
bulan depan awak rekod duit masuk. Tak rekodkan pun duit keluar. Tak boleh. So awak kena buat konsisten. Ini adalah untuk membolehkan perbandingan dibuat antara dua tempoh perakaunan. Contohnya kat sini, syarikat Maju Jaya tidak menukar kaedah susut nilai aset bukan semasa perniagaan. Okey. Kau tengok tadi, kata kunci kat sini kaedah. So kaedah dia, okey, dia menukar kaedah. Kita tak boleh nak menukarkan kaedah dia. Okey, kalau kat sini dia kata dia tukarkan kaedah susut nilai aset bukan semasa. Okey. So yang seterusnya adalah prinsip kos. Apa dia prinsip kos? Prinsip kos adalah semua aset perniagaan hendaklah dinilai dan direkodkan dalam penyata kewangan berdasarkan harga sebenar. Harga sebenar atau kos asal pembelian, bukannya harga nilai pasaran. Contohnya awak beli handphone. Okey, awak beli handphone hari ni harga dia 2,000. Okey, so awak rekodkan di dalam buku perakaunan awak harga 2,000. Okey, pada tahun depan, handphone awak masih gunakan lagi. Awak pakai handphone lagi. So, pada tahun depan, awak mesti rekodkan, okey, nilai handphone tu ni dengan nilai harga 2,000. Walaupun dah pakai setahun, okey, dah ada susut nilai, okey, dah bercalar, dah patah sana sini. So, awak nak rekodkan dengan harga nilai pasaran. Okey, kalau awak jual balik tak dapat dah harga 2,000. Mungkin jual balik mungkin dengan harga 500. So awak nak rekodkan dengan harga 500. Tak boleh. So awak kena rekodkan dengan harga nilai yang awak beli pada mula-mula lagi. Tak kira lah. Walaupun dah 10 tahun yang lalu pun awak kena rekodkan pada harga yang asal mula-mula awak beli. Okey, kalau tengok kat sini, contohnya sebuah kenderaan yang dibeli pada tahun ni berapa? Okey, tak apalah, yang ni saya tak ni. Saya dah jelaskan tadi. Okey, kemudian pengiktirafan hasil dan belanja. Apa dia pengiktirafan hasil dan belanja? Semua hasil dan semua belanja perlu diambil kira ketika menyediakan penyata kewangan pada akhir tempoh perakaunan. Okey, bila tengok kat sini, semua hasil dan semua belanja perlu direkodkan. Okey, tak kira lah awak belanja banyak mana walaupun sikit. Okey, hasil yang awak dapat pun banyak mana, awak mestilah rekodkan. Ini adalah untuk mengetahui untung bersih sebenar. Okey, contohnya kat sini, kedai buku Smart menerima bil elektrik 30 Disember 2016 dan menjelaskan bil itu pada 15 Januari 2017. So, awak dapat bil elektrik itu hujung tahun 2016, tapi awak bayar 2017. So, awak perlu rekodkan yang pada tahun lepas itu pada tahun ini. Maksudnya awak kena rekodkan masa bila awak dapat bil tu. Awak dapat bil tu pada 2016, so awak perlu rekodkan. Okey, tak perlu awak kata, oh ini tahun 2017, tak perlu dah rekodkan yang 2017. Okey. Batasan perakaunan. Apakah dia batasan perakaunan? Kos penyediaan maklumat tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut kepada pengguna penyata kewangan. Dan kemudian mengkaji sejauh mana pendapatan dapat dijana daripada kos yang ditanggung. Maksudnya kos penyediaan maklumat. Okey, bila awak sediakan pelaporan kewangan itu, mestilah tidak melebihi daripada nilai maklumat tersebut. Okey. Maksudnya duit pelaburan, modal yang awak keluarkan itu tidak melebihi daripada yang awak laporkan. Okey. Pendapatan optimum, maksudnya kos minima sama dengan dapat menikmati yang lebih tinggi, keuntungan yang lebih tinggi. Maksudnya awak tak bolehlah lebih dari maksudnya tak boleh kurang daripada yang awak laburkan itu. Maksudnya kalau awak kurang daripada yang awak laburkan itu adalah awak akan mendapat rugi. Okey, setakat itu sahaja kelas kita hari ini. Pada minggu seterusnya, minggu keempat, kita akan masuk tajuk entiti perniagaan. So, selepas daripada tajuk ini, last sekali batasan perakaunan, saya harap awak dapat jawab soalan yang saya berikan sekejap lagi. Dan kalau awak tak faham, awak boleh tengok semula video saya, dan kalau tak faham lagi, awak boleh tanya saya. Okey, pada
So ini ada masih lagi teori, modul 1 kita masih lagi teori dan kemudian modul 2 baru kita melibatkan dengan pengiraan. So awak ready dengan teori-teori ni dulu, saya awak faham dulu dengan teori-teori saya. Okey. Terima kasih semua kerana melihat video saya. Okey, jaga diri awak, okey. Buat nota, okey, buat nota yang paling ringkas, yang boleh difahami. Okey, jaga diri awak. Okey, banyakkan minum air kosong. Okey, banyakkan buat latihan yang saya berikan. Dan terima kasih kerana beri komitmen untuk kelas saya. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.